Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana mendengarkan iRadio ketiga ini. Kepada anda semua, semestinya segmen ini Pendidikan Islam bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Keudara secara langsung dibahas untuk anda oleh iRadio OUM merentasi minda anda. Dan semestinya hari ini hari Jumaat 11 Jun 2010. Dan Pendidikan Islam tak lengkap kalau tiada tetamunya. Dan semestinya tetamu kita yang hadir untuk setiap minggu iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Yusof Ahmad bersama dengan kita sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni Ustaz, tajuk perbincangan kita. Hari ini kita tajuk lain sikit. Dalam modul yang sama. Modul ini. Dia ke depan sikit. Dalam tajuk yang sama, topik yang pertama. Topik pertama. Ya. Iaitu namanya maqasid asy-syariah ataupun maqasid asy-syar'iyyah. Syar'iyyah. Maknanya maqasid ini tujuan. Tujuan perundangan Islam, tujuan syariat Islam. Kenapa Allah turunkan syariat Islam? Ada tujuannya. Ini kita dah bincang apakah itu tujuannya. yang Ustaz nak bincangkan sebentar saja lagi. Ya. Dan untuk pengetahuan anda yang baru saja mendengarkan iRadio, modul yang kita gunakan untuk segmen pendidikan Islam untuk semester ini adalah modul ini daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan MPW 1143-2143 Pengajian Islam. Langsung saya serahkan kepada Ustaz untuk kita teruskan segmen kita hari ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Fatin. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang kita bincangkan apa yang dikatakan maqasid asy-syar'iyyah. Tuan-tuan dan puan, maqasid itu maknanya tujuan ataupun objektif. Syar'iyyah itu maksudnya undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang Allah turun. Kenapa Allah turunkan Islam? Dalam Islam ni ada perundangan dia. Undang-undang itu maknanya kena buat yang ini, tak boleh buat yang ini. Itu undang-undang. Jadi pada umumnya Allah turunkan agama Islam ataupun syariat Islam mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi tujuan ni tak ramai yang tahu. Ya. Jadi pagi inilah kita nak bincangkan kenapa kita kena sembahyang, kenapa kita kena keluar zakat, kenapa kita tak boleh minum arak. Itulah antaranya. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, setiap undang-undang yang Allah turunkan tu ada dia punya hikmah. Hikmah. Kenapa kita kena puasa? Ada hikmahnya. Tapi hikmah tu sebahagian kita tahu, sebahagian kita tak tahu. Dari segi kesihatan sekarang ahli sains dah banyak tahu. Dari segi lain, dari segi maqasid itu sendiri dalam kehendak Allah Taala tu tak ramai kita tahu. Ya. Baik, sekarang ni kita nak rumuskan. Maknanya undang-undang Islam kita ni diturunkan ataupun syariat Islam diturunkan sekurang-kurangnya lah. Ulama telah merumuskan kepada 5 sebab. Kenapa adanya undang-undang Islam? Jadi yang pertamanya untuk menjaga agama. Menjaga agama maksudnya bila orang tu telah pun menganut agama Islam, dia mesti jaga agama Islam dia tu. Jangan sampai dia sendiri terjadi murtad. Contohnya, jangan sampai dia juga memurtadkan orang lain. Itu namanya menjaga agama. Ataupun menjaga agama, menjaga syiar-syiar Islam. Jangan merosakkan syiar Islam. Misalnya, masjid tu sebagai syiar. Jangan kita pergi rosakkan masjid. Bakar masjid, berbuat taib dalam masjid, berkepala babi dalam masjid. Ini perbuatan-perbuatan orang yang tidak kenal Tuhan. Ini syiar Islam. Jadi undang-undangnya, siapa yang buat macam tu ada undang-undangnya. Hukuman dia pun kena bunuh. Sebab dia tak layak jadi hidup sebagai orang Islam. Sebab dia hidup pun merosakkan Islam. Maka undang-undang Islam kata orang ni diberi masa kepada dia beberapa hari supaya dia bertobat, dinasihat. Tak mau juga mati. Itu menjaga agama supaya agama kita ni elok. Orang yang hidup ni, orang Islam yang hidup ni semuanya menjaga agamanya. Ada orang yang tak mau menjaga agama, dia tak usah hidup sebab dia hidup pun merosakkan orang lain. Itu agama. Jadi undang-undang Islam diturunkan supaya orang Islam semua menjaga agama dia masing-masing. Di samping itu Islam juga mengajar kita jangan kacau agama lain. Menghormati agama lain. Agama lain kita kena hormat. Dia nak buat apa, itu agama dia, kita hormat. Itu Islam, dia toleransi kepada agama-agama yang lain. Yang kedua, menjaga jiwa. Jiwa tu mana diri kita lah. Jangan kita mematikan orang.
jangan kita mematikan diri kita, maksudnya bunuh diri. Apa saja yang kita buat oleh menyebabkan orang lain mati, salah bagi undang-undang Islam. Contohnya, bunuh dengan terang-terang. Itu biasalah, janganlah orang buat kan. Melainkan yang sangat-sangat tak betul lah tu. Kita bawa kaitan dengan laju, menyebabkan orang lain kemalangan dan kematian, salah pada agama. Maknanya walaupun dia masuk dalam mahkamah, dia bercara menang, dia tetap berdosa dengan Allah Ta'ala sebab dia menyebabkan kematian kepada orang lain. Ya, dengan sengaja. Itu menjaga jiwa. Dan kita juga menjaga jiwa kita, jangan kita lakukan satu perkara yang boleh menyebabkan jiwa kita tercabut, nyawa tercabut. Bunuh diri itu jelaslah. Yang bukan bunuh diri, maknanya kita sendiri bawa kereta, bawa motor, laju tak ketahuan, yang boleh menyebabkan kemalangan kita sendiri. Kalau kita kemalangan, bukan saja patah kaki, patah tangan, dan ramai pun yang telah pun meninggal dunia. Jadi itu maknanya jiwa. Kita kena jaga jiwa kita, jangan sampai hancur, tercemar. Jangan mati sebab kita buat. Itu juga kita kena jaga jiwa orang lain yang dibenarkan hidup. Buang anak tepi jalan, beranak, jiwa kacau sebenarnya. Jiwa tu, jiwa yang pertama, jiwa dia dalam-dalaman tu. Sekarang nyawa ni, nyawa. Menjaga jiwa tu menjaga nyawa. Dah tiada peri kemanusiaan ni dah. Jangan menyebabkan kita mati, jangan menyebabkan orang mati. Kita bunuh orang tu salah, undang-undang Islam salah. Maknanya jangan bunuh orang. Sekarang ni dia tak bunuh orang, dia bunuh anak sendiri. Dia beranak, dia buang tepi jalan, tepi kambuh, tepi rumah. Ini termasuk tanam, ini termasuk membunuh. Jadi membunuh itu maknanya dia telah pun salah lagi undang-undang Islam, sebab dia tidak menjaga jiwa. Allah hidupkan orang tu. Cara mana jadi pun tak kira, tapi dia dihidupkan. Kita kena jaga dia sampai dia hidup. Kenapa kita matikan dia? Dua kali salah orang tu. Okey. Itu maqasid, tujuannya untuk menjaga jiwa, sebab tu ada undang-undang. Ada undang-undang Islam. Yang ketiganya, undang-undang Islam juga untuk menjaga fikiran, menjamin fikiran orang Islam itu sentiasa bersih, elok dan baik. Jadi Islam melarang kita daripada melakukan, memakan, meminum sesuatu yang boleh menyebabkan akal fikiran itu terganggu. Contohnya minum arak, Ustaz. Minum arak, mabuk. Bila mabuk tu tak dapat fikir dengan waras. Jadi macam-macam terjadi. Ya, saya baca sebuah buku lah. Di Amerika tu, mereka kena belanja setiap tahun berjuta ringgit untuk mengubati orang yang accident sebab mabuk. Dia mabuk, bawa kereta, dia melanggar, kerajaan kena tanggung. Jadi berjuta-juta. Jadi akal ni, Islam dah mengajar kita jaga akal. Jaga akal mana? Jangan merosakkan akal orang lain, jangan merosakkan akal kita sendiri dengan melakukan sesuatu yang boleh waktu mabuk, gila dan sebagainya. Kita sendirilah, Ustaz. Yang perlu menjaga akal fikiran kita dengan baik. Dalam Al-Quran terang-terang kata, jaga fikiran kamu, jangan kamu makan, jangan dekati arak dan sebagainya. Itu ialah maqasid, tujuan diturunkan undang-undang untuk menjaga akal manusia ni supaya sentiasa elok, bersih. Itu maknanya jangan jadi mabuk. Okey. Tadi Ustaz katakan ada 5 perkara di bawah syariat Islam tadi tu, ataupun undang-undang Islam. Kita dah kongsikan 3, Ustaz berkenaan dengan agama, jiwa dan juga akal fikiran. Sebentar lagi Ustaz akan sambung 2 lagi, iaitu berkenaan dengan harta benda, maruah atau keturunan. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, sebentar saja lagi kita berhenti rehat seketika, Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini.